Kenapa senyap ni? Itulah bah. Alright. Okay, terima kasih pada semua yang hadir pada malam ini. Okay, nama saya Muhammad Ibrahim. So, I think better kita mulakan sesi perkongsian kita pada malam ini. So, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Saya tengok setakat ni ada dalam 25 partisipan. Tapi kalau mengikut dalam sistem saya ni, saya tengok ada dekat ramai juga boh. Ada dalam 75 orang yang berdaftar untuk sesi pada malam ni. 75 orang ni. Tapi mungkin ada yang baru keluar masjid dan sebagainya, mungkin dia akan join. So kalau ikutkan kenapanya wujudnya grup ini adalah ada permintaan di kalangan sahabat-sahabat dalam pemilik restoran untuk mohon pada sahabat-sahabat ataupun otai yang dah lama dalam bisnes. Mungkin kalau sedia maklum kita pun dalam masih lagi COVID. Masa sebelum COVID sebenarnya saya pun ada host satu diskusi macam ni juga bersama dengan grup Titan FMB yang mana masa tu diketuai oleh Tuan Azimullah. So Alhamdulillah sesi tu ingatkan 1 jam, dia drag sampai 2 jam. Semua orang start sharing apa nak kena buat masa musim fikir COVID ni, apa mungkin bisa slow. Very good session yang kita sembang. Tapi pada hari Sabtu lepas tiba-tiba Tuan Zahari lah, teranung kita, warung teranung kita ni menyarakan pendapat. Boleh ke mungkin Tuan Hakim berkongsi sikit tentang bisnes ataupun mana-mana. Actually pada malam ni dia tak ada satu format tau. Dia apa-apa yang tuan-tuan ingin berkongsi sebab kita sama-sama nak belajar, kita sama-sama nak grow kita punya bisnes restoran. Jadi malam ni dia will be open. Mungkin siapa-siapa yang mungkin nak bagi feedback, nak bagi ataupun idea mana-mana pun tak apa. Tapi kita mulakan dululah, saya jemput kita punya sahabat baik kita Tuan Hakim ada di Apple ni. Mungkin Tuan Hakim mungkin ada yang belum kenal, mungkin Tuan Hakim boleh perkenalkan bisnes dan semasa COVID apa berlaku dan sekarang ni macam mana, the next what is your plan ataupun mungkin ada idea sebab kat sini ramai yang kita sama-sama dahagakan ilmu dalam F&B ni. Mungkin Tuan Hakim boleh sediakan kongsikan sedikit, silakan Tuan Hakim. Tuan Hakim unmute Tuan Hakim. Tekan button. Okay, alright. Okay. Dah dengar? Dengar bawah dengar. Sila. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Ibrahim. Dan sebenarnya saya menjadi yang pertama ni bukan sebab berjaya, tapi sebab saya yang buka grup pemilik restoran je lah. Betul. Okay, maknanya sebelum kita pergi tidaklah terlalu jauh sangat, cuma saya nak bagi sedikit background. Maknanya kita yang pertama kali buka restoran ni pada tahun 2009. Lebih kurang 11 tahun lepas lah. Dan buka dengan keadaan kata tak ada background kulinari, tak ada sebelum tu nak masak nasi goreng, kalau nak masak Maggi pun tak lepas. Tapi sebab sebelum tu saya dah banyak berniaga dah, kedai runcit apa semua, tapi dia punya margin tu tak berapa enak. Tak berapa bagus. Kita kena maknanya kedai makan ni margin dia lebih selesa sikit lah. Jadi ni kalau permulaan pada 2009 tu dia panggil bidang terjun. Okey, bidang terjun. Okey. Memang tak pandai langsung. Suami isteri ni memang tak pandai masak.
Tapi sebab kita nak survive, kita tengok mungkin masa tu laluan Allah bagi ikut daripada kedai runcit, kedai top up, kedai runcit, dan pergi kepada restoran yang marginnya lebih okey. Dan masa tu kita dengan kosong terus. Maknanya tak tahu apa kat depan macam mana dia punya cabaran apa, langsung tak tahu. Yang kita tahu, saya ni jenis kalau nak buat, kita buat terus. Buat terus Buat terus. Okay. Tapi dalam tempoh tu maknanya daripada cawangan pertama 2009 tu saya pernah buka sampai 14 cawangan lah. Okay. Pekerja pun dah pernah sampai dekat 200 pekerja satu masa. Okay. Dan secara kalau tak ada LHDN ni, kita punya still restoran ni dalam tempoh ni dekat 30 juta. Oh, lembaga tapi datang tak ada apa yang tinggal. Lembaga datang 30 juta RM lah, tapi tak ada apa yang tinggal lah, tak ada apa yang nak dibanggakan sebab profit. Tak boleh nak nikmati profit tu. Okey. Yang saya nak share sedikit malam ni bukan sebab kejayaan tak pernah berjaya lagi sekarang ni, tapi kesilapan. Apa kesilapan kita buat, walaupun maknanya bagi sesetengah orang 30 juta tu tidak terlalu tinggi. Tapi bagi yang mungkin yang baru, bunyi 30 juta tu agak tinggi jugalah. Melalui berbelas-belas restoran tu, ada yang sampai 15,000 sehari pun ada. Oh, alhamdulillah. Ada yang sampai 300-400,000 sebulan pun ada dengan tak reti masak. Cuma restoran pertama tu bukan restoran western, cuma restoran masakan panas. Okey. Kita buat western tu bila kita rasa masakan panas ni tidak boleh diduplicate. Tak Sebab boleh saya buat kajian, saya tak jumpa satu lagi masakan panas yang boleh dibuka sampai berbelas-belas, berpuluh-puluh ataupun dibuat franchise. Okey, alright. Jadi walaupun minat sebenarnya kepada masakan panas, masakan Thai, tapi kita terpaksa juga pergi kepada western sebab western ni senang di SOP-kan. Maknanya untuk buka banyak-banyak ni saya tengok yang berjayanya yang fast food, McDonald, KFC lah. Tapi yang cuba buat macam McDonald, KFC selain pada western ataupun fast food ni tak ada satu pun yang betul-betul berjaya, yang boleh orang kata gah seluruh dunia ni. Okey, insya-Allah. Jadi kita follow orang panggil testimonial lah, apa ni, kita tengok, kita tak berani lagi nak menongkah arus. Jadi daripada minat masakan panas tu terpaksa pergi kepada western. Western yang pertama pun bukan sedap. Saya sampai satu masa tu pernah orang tunggu dekat pintu dapur nak jumpa dengan toke sebab nak tumbuk. Sebab chicken chop tak sedap dia kata. Tak sedap sangat ni. Saya ni sembunyi balik pintu, tak keluar aku sudah. Kata. Saya masa tu terfikir apa masa depan kita buat restoran ni. Hari pertama, hari kedua orang nak tumbuk dah. Tumbuk bukan sebab servis apa, semua tumbuk tak sedap. Saya kata gila. Tak sedap pun nak tumbuk dah. Tapi kita teruskanlah sebab kita nak buat duit. Cuma kita tak nak panjang, tapi maknanya pengalaman orang lain-lain tak sama dengan saya. Cuma sebab saya ni nak buat benda yang besar. Sebab tu saya ambil franchise. Kalau setakat sekarang ni kita tak yang di Apple ni dah 2017 kita dapat lesen franchise. Lesen franchise penuh lah. Tapi MFA saya tak pernah ada satu lagi franchisee. Oh, semuanya operate sendiri. Semua 14 cawangan kita buka tu semuanya adalah cawangan sendiri. Okey. Dan secara jujurnya saya bagi tahu, saya tak pernah rugi lagi satu restoran walaupun kebanyakan tutup. Tutup bukan kerana rugi, tapi tutup kerana pengurusan. Kena sepelek. Kena sepelek. Tahu tak sepelek? Sepelek ni apa ni? Kena songlak. Kena songlak kepada pekerja. Saya bab marketing, bab ni insya-Allah okey dengan chicken chop, dengan menu yang tak sedap pada mula-mulanya, tapi alhamdulillah kerana dapat bertahan, dapat reach juga sampai 30 million sales. 30 juta. Harap-harap tak ada LHDN dalam ni. Tak ada, Rasa tak ada.
apa ni, tapi maknanya apa yang Tuan Hakim termute tu. Abang unmute balik. okey, dengar Okey, boleh. Boleh. Abang tertekan mute dia. okey. Okey, maknanya apa yang saya belajar secara conclusion, kita ni bukan sesi ceramah ni. Tak, kita Sesi berkongsi. bukan nak detail macam mana buat dia. Teknikal bisnes Cuma bukan. saya nak kongsi secara ni bukan sesi nak perkenalkan di Apple apa semua ni. Okey. Harapnya bila kita kongsi bahagian kita nak jadi besar ni, maknanya dapat beri manfaat, dapat pahala tu je. Cuma pada saya bukan jumlah sale tu. Yang penting sekali maknanya berapa profit kita. Dan yang apa yang saya belajarnya, jangan mati. Restoran tu jangan ubah-ubah nama. Sebab Branding tu kena maintain ya. Branding kena maintain. Lepas tu sedap tu penting. Tapi berapa ramai restoran kawan saya yang sedap yang tutup juga. Okey. Tak, dia penting, tapi yang lagi penting buat profit. Betul. Lagi penting dia dapat bertahan, sebab sampai satu masa selepas 5 tahun, 6 tahun, 7, 8 tahun saya ni dah belah-belah tahun lah buka restoran ni. Okey. Yang rasminya 11 tahun, tapi sebelum tu adalah sikit banyak. Yang saya belajarnya, kalau kita pakai FB Ad tahun pertama, tahun kedua, buatlah sesedap mana pun tetap orang akan condemn. Betul. Sebab dia tak terima kita lagi dalam pasaran. Tapi kalau masuk tahun ke-10, benda-benda orang kata komplain tu very low lah. Very low lah. Sebab dia dah, walaupun sedap ke tak sedap pun, dia dah terima bahawasanya kita ni sebahagian daripada, maknanya kalau boleh bertahan sampai 10 tahun, 11 tahun ke belah-belah tahun ni, maknanya benda ni kalau dia kata benda tu tak boleh nak terima, maknanya dia lain daripada orang lain lah. Betul. Tapi sebagai as a owner, maknanya kena buat pembaharuan. Kalau ada komplain, kena ambil tu, maknanya kena baiki. Pada saya komplain yang 20%, 30% kita ignore. Tapi kalau dah 70% tu ada something wrong lah. Okey. Sebab yang 10% tu mungkin ada yang dengki ke, ada yang apa semua. Tapi kalau dah sampai 50%, 60% tu, tu bukan dengki tu, memang kita tak pandai. Okey. Jangan shock. Sebab bila kalau kita tak pandai, panggil orang yang lebih pandai apa semua lah. Betul. Dan kita tak pernah tersentap dengan komen-komen yang kata, kita ambil semua positif. Okay. Dan sampai satu tahap kita kata, sebab bila saya makan KFC, McDonald's, Subway, apa-apa yang semua ni, dia bukan melampau-lampau sedap. Branding je yang power. Dia branding, maknanya so-so. Cuma yang penting pengurusan tu. Yang kedua, sebab sebelum ni kita sampai hampir 200 pekerja. Gaji, lepas tu gaji dalam satu masa tu saya pernah ada sampai dekat 200. Maknanya kita kena consider gaji tu dah dekat overhead lah. Overhead gaji. Lepas tu yang kedua yang saya terlepas pandang semua ni, dia panggil staff meal. Staff meal saya 30,000 sebulan. Okey. 30 hingga 40,000 sebulan dengan 200 pekerja tu, kononnya nak buat servis yang terbaik, yang tercepat kepada customer. Tak apalah untung sikit masa tu. Janji orang kenal dengan yang paling cepat, paling contohnya fast food lah. Bila kita ambil pekerja ramai, kita tak boleh buat profit kerana overhead yang hidden tu. Dekat kita tak ada nasi kerabu apa semua tu, ada chicken chop, lamb chop. Yalah, kalau 200, 160 ambil satu keping lamb chop, RM10 dah RM1,600 hari, daratlah dengan 40-30. Itu maknanya Milo. Allah, saya kata tak boleh. Walaupun kita nak tu, kita kena imbangkan antara ramai pekerja apa semua. Sampai satu masa kita kurangkan pekerja sampai 100 pun profit sama lagi. Kecepatan pun sama. Maknanya itulah bukan apa yang saya belajar, bukannya semua kalau ramai lagi cepat, kalau sale tinggi lagi selamat. Tidak. Kerana kena pandai orang kata apa nama ni? Bukan setakat pandai masak. Bukan setakat pandai panggil orang masuk, bukan setakat kejar sale sampai 100,000 ke 300,000 sebulan. Mungkin orang lain, saya bukan otai.
Cuma saya ada sedikit berbelah-belah tahun juga dan pernah sampai 14, 15. Saya dah habiskan hampir banyak juta buka restoran tu, sebab yang Kota Baru tu habis tunai tu 1 juta tunai dengan beli bangunan apa semua lah. Jadi maknanya ada benda yang tak perlu buat pun sampai banyak-banyak gitu. Sebab bila kita keluarkan satu jumlah tu, kita kena tahu ROI tu, return on investment itu sampai bila. Lagi minimum yang kita buat lagi okey. Cuma sekarang ni kalau nak iftar ke apa semua, kita kena pandai kata jimatkan kos biar nampak mewah sikit. Tu yang dalam bidang ada setengah orang tu open tak perlu mewah pun boleh dapat buat duit. Cuma dalam bidang saya ni franchise apa semua dia kena ada, bukan semua restoran kita buat mewah. Sebab selepas saya belajar tu maknanya perlu yang itu, bila dah dapat duit profit daripada bisnes kita 6 bulan tahun pertama, guna duit tu untuk upgrade. Jangan guna duit startup contohnya 100,000, 200,000 sebab you nak dapat balik tu kalau jadi apa-apa guna dengan apa yang contohnya guna 30,000, 40,000 dah belajar buat restoran okey mana buat apa ni, buat profit. Guna internal profit tu untuk upgrade. Kalau business. Kita dah selevel dengan McDonald yang buka 2 juta ke 3 juta, dia dah tahu berapa projection cash flow dia, berapa semua margin dia pun 200-300%. Kita masuk kursus franchise, kita tahulah berapa dia dapat, berapa modal dia apa semua lebih kurang tu. Kita nak buat margin macam dia, orang tak datang kedai kita. Lagipun dia punya pemprosesan tu terlampau besar, maknanya dia boleh kecilkan margin dia kecil, tapi dia jual contohnya burger sampai RM10, mungkin modal RM1 je. Kita modal RM1 boleh jual RM3. Betul. RM4. Maknanya kalau cost of goods sold tu 30%, 40% tu okey sangat lah. Tapi sekarang ni dengan keadaan sekarang nak dapat 40%, 45% pun dah penat jugalah. Tapi sebab kita macam dekat di Apple ni kita ada kilang, kita beli pun kadang-kadang sebab kita ada produk kita beli secara bulk, kadang-kadang kontainer sampai dapat murah sikit. Kita jimat kat situ lah. Okay, alright. Okay, Okay, so malam ni ada 38 pemilik restoran, 37. Kita tengok kejap masuk tak masuk kan? Okay. So boleh saya katakan bahawa kat sini mungkin 70% ada satu restoran ataupun minimum satu lah, 2 dan 3 kan. So apa yang saya boleh nampak kat sini adalah tuan membuat satu produk. Tuan kaji apa dalam restoran dekat dapur, tengok apa yang kita ada, kita cuba fikir benda tu pergi jauh. Jadi apa yang saya boleh katakan kat sini adalah tuan buat satu produk yang boleh pergi jauh tanpa berada di situ. Betul kan? Ya. Betul, okey. So sekarang ni Tuan Hakim, masa COVID hari tu, COVID dan sekarang ni, so kita kita cuba nak belajar good practice dalam manage restoran lah. Tuan pun dah sebut tadi total good sale kan. So adakah Tuan sekarang ni lebih kepada nak tambah cawangan ataupun orang kata apa, sebab apa macam saya ni, tim saya ni kita ada satu group memang kerja dia check grant je. Adakah sebenarnya macam Tuan sebut tadi memang pakai cash, dapat cash sikit, kita bukan jual kata, kita expand. So boleh tak Tuan kongsi sedikit pada sahabat-sahabat yang kita ada ni, sebenarnya ada tak lubuk-lubuk orang kata mungkin ada geran ke untuk develop produk yang mana semuanya kat sini mungkin tak pernah terfikir nak buat produk contoh retort ke dan sebagainya kan? Ada tak mungkin Tuan Hakim boleh kongsi sikit mana tempat yang mungkin kita boleh grab peluang yang ada, sebab saya tengok dalam group grant saya tu ada banyak tapi F&B ni mungkin saya tak tahu. Okey, Tuan Hakim boleh kongsi sikit lubuk-lubuk grant yang ada mungkin, sebab saya tengok sahabat-sahabat ni ada yang pegang pen nak catat tu. Jadi mungkin Tuan Hakim boleh kongsi sikit. Silakan Tuan Hakim. Okey, sebelum kita berbicara pasal grant, maknanya pada pandangan saya, contohnya bila kita saya cawangan pertama saya buka selepas 6 tahun. 6 tahun, okey. 6 tahun kita operasi baru kita buka cawangan pertama. Okey, maknanya dekat situ dia, dalam tempoh 6 tahun tu biasalah bisnes turun naik sampai 7 kali sampai ke zero, duit cash kosong pun pernah ada. Pernah kita itulah. Pada waktu tu saya terfikir apa salahnya, kenapa tidak
kita dah bina sedikit brand dan Okay. sebab kita nak bergantung 100% kepada restoran. Dan dalam masa sama contohnya kita dah stay lama dalam pasaran. Apa salahnya kalau kita ambil apa yang kata killer menu kita ni, jadikan Killer dia menu. untuk sebab nak buka restoran kena startup ni, kena jaga lah apa semua. Daripada orang datang ke dapur kita kena cari sesuatu untuk dihantar ke dapur dia orang. Tu yang wujud frozen chicken chop, saya dapatkan halal apa semua tu lah. Sebabnya sepanjang pengalaman saya untuk dapatkan geran kepinjaman berdasarkan restoran sangat susah. Tak ada. Sebab tapi kalau dapatkan pinjaman dengan produk, dengan ada kilang sangat mudah. Okay. Pergilah ke bank kat mana tu, tak ada banyak yang offer pinjaman kepada restoran. Sebab restoran ni kalau saya bercakap dengan bank, dekat bank tu dia ada senarai jenis-jenis bisnes Produk, yang financing yang daripada F&B. yang low risk dengan high risk. Okay. Okay, maknanya dia orang dah ada buku dia. Dia orang dah ada dalam tempoh 20, 30, 40 tahun ni bagi dekat pinjaman dekat restoran berapa yang benar-benar boleh pay back balik. Tapi maknanya dengan beberapa manager yang saya kenal tu, maknanya restoran ni terletak antara pinjaman yang paling berisiko. Dan tidak banyak. Tapi maknanya saya bernasib baik, saya alhamdulillah pinjaman dekat 8 juta saya dapat. Tapi bukan restoran. Tapi food. 5% je daripada tu kerana restoran. Yang lain tu kerana produk. Pinjaman atas produk. Okay. Maknanya bila kita dah buat restoran dan ada nama dan apa kita killer menu kita tu, maknanya keluarkanlah benda tu. Maknanya dalam masa sama bila kita keluarkan benda tu, buatlah bankcase apa semua. Saya bukan nak ajar untuk buat pinjaman. Kalau sekarang ni saya tak nak lah buat pinjaman. Saya dah 3 tahun dah tak pinjam sebab pinjaman yang menjadikan saya jatuh ni. Dengan interest apa ni, tu je lah. Kalau tanya saya, jangan ambil pinjaman sebab saya dah buat silap dekat situ. Dekat dalam ni banyak lagi otak yang lebih tu. Cuma saya cerita bagi pihak cerita saya je lah. Okay. Tapi kalau bukan kerana pinjaman, saya tak duduk kat sini. Tapi kena tanggung lah, kena bayar bulan-bulan tu. Saya bayar bulan-bulan pinjaman saya 85,000. Okay. Maknanya kalau bisnes bawah pada 80,000, maknanya out lah bulan tu. Memang out lah. Saya kata kalau 85,000, 90,000 tu bukan pinjaman, 10 bulan saya dah ada cash clean 900,000 ataupun 1 juta setahun. Okay. Tapi kalau bukan kerana pinjaman tu 90,000 ke 100,000 ni, benda tu tak mungkin ada ataupun lambat lah. Cuma kata kalau duduk kat saya ni, bila dah sini maknanya tak perlu pinjaman. Tapi kalau duduk dekat situ, kalau tanpa pinjaman tak boleh kembang pula. Kan. Kena pandai. Maknanya terlebih pinjaman apa semua. Tapi pada saya, kalau saya dah buat silap sekarang ni, kita push dengan satu cawangan tu. Tapi bila dah nampak orang kata contohnya ada trademark. Contohnya asam pedas gini-gini. Terangnung kita kepala ikan, contoh. Baung. Buat produk. Sebab tanpa produk dia, you bawa lah paperwork jumpa bank pun susah ni restoran ni. Dia tahu dah, tengok 6 bulan lagi you tutup, dia kata. Tapi sebab kecuali kita dah 3 tahun, 4 tahun ada audited report berdasarkan restoran tu lain. Okay. Tu bukan berdasarkan, tu dah berdasarkan pada audited report bahawasanya kita dah tunjuk ada profit 100,000 to 100,000 per year. Yang tu kita dah pada dia kita dah otai dia boleh buat profit dengan restoran ni. Dia orang paling risaunya adalah orang yang sebabnya antara bisnes yang paling cepat buka dan paling cepat tutup di Malaysia ni adalah restoran. Betul. Jadi bank sedam dia tu. Tapi kita jadikan restoran yang pertama sebagai orang kata jalan cerita yang pertama. Sebenarnya kita nak pergi kepada produk tu sebab produk bila nak bila nak orang nak consume dia tak perlu buka restoran, tak perlu datang restoran apa semua, dekat rumah ke bawah katil ke apa semua dia boleh pakai. Boleh itu. Jadi antara cash flow pendek dengan cash flow panjang, kalau gabung sekali tu yang membuatkan saya dengan izin Allah ni, saya dah lebih kurang dekat 19 tahun bisnes ni. Sebab saya tengok ada yang rakan-rakan buat, bukan semualah. Sebab kita dalam tempoh 18 tahun, 19 tahun dengan jumpa ramai beribu ni. Ada yang restoran-restoran saja
gali kubur sampai hari ni kubur tu tak terbuka-buka. Mati terus. Okay. Ada yang masuk dalam kubur tapi dapat lagi hollow tangan tu dekat batu nisan nak tarik naik. Naik kan. Naik dalam kubur dah tapi sebab batu nisan tu dia tempat sampai boleh naik balik. Okay. Tapi apa daripada research saya yang pemilik restoran, bukan semua ni, yang ada side income lain berdasarkan restoran, yang tu lebih panjang nyawa dia. Dia ada projek. Dia restoran pun ada, dia kena ada projek. Kita kena ada short term and long term goal. Okay. So sekarang ni Tuan Hakim, sebab sahabat-sahabat kita ni dah mula bertambah 44 orang, dan untuk makluman semua sesi ni memang berekod lah kalau siapa nak download kan. Okay. Awal starting business tu, Tuan buka Senayan Berhad ke enterprise? Sebab kebanyakan business owner kita ni, sahabat-sahabat ni mungkin masih lagi buka enterprise, mungkin dia tak ada planning. So boleh tak mungkin Tuan Hakim kongsi sikit sebenarnya dah sampai level mana kita perlu migrate pada Senayan Berhad? Sebab apa? Supaya profil bisnes kita tu bolehlah kita start dikir-dikir mana-mana lubang geran kan. So bagi pendapat Tuan Hakim, macam mana? Level mana sebenarnya kita dah kena start dan pergi lebih jauh? Okay, silakan. Okay, beza enterprise dengan Senayan Berhad tu maknanya nak buka tu hampir 2-3 ribu tu je lah. Ya, pada saya 2006 sampai 2009 saya guna Gilgit Timur Enterprise. Okay. Tapi 2009 saya start restoran tu, saya start dengan Senayan Berhad terus lah. Okay, Senayan Berhad tu. Sebab ada company secretary tu bagi nasihat kita kalau sebab masa tu Senayan Berhad ni bukan sebab nak apa-apa pun, saya tak pandai masa tu. Okay. Nak dalam kepala nak loan je. Yalah betul lah. Okay. Semua nak loan je, nak gerak, nak loan, tak fikir benda lain. Saya tak nak tipu orang lain tapi alhamdulillah berbaloi. 2009 tu maknanya kita start dengan Senayan Berhad. Okay, alright. Okay. Sebab untuk buat loan tu dia ada 3 tahun, 2 tahun audited report campur 1 management tu ada paling minimum. Satu auditor tak lepas. Jadi maknanya kalau ada duit, nak ada enterprise tak masalah, tapi dia bank ni dia tengok Senayan Berhad dia macam wow. Dia nampak lebih dia minat nak tengok daripada enterprise. Okey. Dia tak berapa, walaupun kita buat sale besar pun semua dia enterprise takat yang kita mungkin orang lain tak tahu, tapi dekat saya deal dengan sebab bank? Saya ada sebelum ni saya ada pinjaman hampir 7 bank. Hampir semua bank sebab waktu saya naik tu saya letak dekat mana dia, saya tak pernah kena reject loan. Jadi kita bila kita ada sedikit profile apa semua, kita boleh kenal dia punya top management bank apa semua tu kita dapat kongsi daripada dia. Tapi ini yang kawan-kawan cepat rapat-rapat ni dia tengok enterprise dengan Senayan Berhad ni macam dia tengok anak ayam dengan bapa ayam lah. Anak ayam gitulah pada pandangan dia orang. Dia tak tengok lah kalau enterprise ni dia tak tengok sangat. Okay. Dia tengok atas kertas je. Kadang-kadang walaupun tidak tahu tapi pandangnya dari segi sudut perundangan tu adalah penjelasan lain, tapi kalau betul lah kita bercakap ni berdasarkan untuk loan apa semua, Senayan Berhad lagi besar lah. Kalau ada duit 2-3 ribu tu register Senayan Berhad, masukkan lebih kurang apa semua. Lagipun Senayan Berhad ni lagi tersusun lah. Tersusun gila. So pengurusan dia OTC account dan sebagainya. Okey. Kalau buat business card tu orang kata gah lah sikit. Boleh lah letak nama CEO. Managing director. Ni enterprise CEO juga. Jadi bagi dekat bank kata, dia senyum lah. Dia tak kata depan kita tapi belakang kita CEO apa benda ni. Yalah, mungkin kita as a business owner khusus pada Senayan Berhad pada malam ini sahabat-sahabat yang menonton ni sebenarnya untuk pergi lebih jauh memang kena Senayan Berhad. Okey, so ada soalan daripada Tuan Akmal Mokhtar ni. Bagaimana dengan PLT Tuan? PLT memang kita faham dia adalah separuh enterprise pada Senayan Berhad, cuma dia tak audit. So macam mana kalau PLT boleh bah? Macam mana? Ataupun tak cukup besar? Saya bab pengurusan syarikat ni kita tak pandai. Okay. Yang saya tahu sekarang ni adalah pasal enterprise dengan Senayan Berhad. Saya tahu pasal PLT tapi setakat kawan-kawan ni tak ramai ada PLT, tapi PLT ni setakat yang kita orang tahunya dia tidak berapa dipandang juga oleh bank. Senayan Berhad juga. Kalau nak pasal loan lah. Pasal tapi loan. Kalau tak perlu loan tu bank pandang ke tak pandang tak payah risau lah. Betul. Cuma orang kata bila Senayan Berhad apa semua ni pasal loan, pasal nak cari dana, pasal nak cari investor.
Betul. Senayan Berhad. Tapi kalau PLT dia tak berapa kuat untuk investor ke, untuk dana ke, untuk kita present ke apa-apa, dia tak berapa kuat. Tapi untuk detail tu saya bukan company secretary. Maknanya saya bercakap pasal kawan-kawan yang ada PLT, ada Senayan Berhad dalam bidang restoran. Bidang engineering tu kita tak kacau. Tak kacau. Tapi kebanyakan yang ada dalam restoran ni saya sangat jarang jumpa yang buat PLT tu. Sebab dia macam separuh-separuh tu PLT tu. Betul. Kalau nak Senayan Berhad, dia kata kalau tak berani jangan main-main, kalau berani pergi terus. Apa nak main separuh-separuh lah. Dia kena berani lah. Nak Senayan Berhad Senayan Berhad terus. Betul. Bagi pandangan sahabat-sahabat pada malam ni, ialah yang fokusan daripada Tuan Hakim, sebenarnya kita kena start dengan Senayan Berhad. Kita akan start belajar manage account. Janganlah buat Senayan Berhad tapi tak buat audit dan sebagainya, sebab rugilah. Kita dalam berniaga tapi masih lagi enterprise. Tapi the best sebenarnya kalau kita dalam berniaga, kita ada Senayan Berhad, mungkin ada banyak lagi opportunity. So pada Tuan Hakim, apa pandangan Tuan tentang konsep licensing? Sebab kebanyakan sahabat-sahabat dalam ni pun ada buka licensing. Licensing maksudnya orang guna brand kita, ada syarat tempoh-tempoh dan ni kan. Jadi adakah sesuai sebenarnya ataupun okey ke licensing ni untuk pergi lebih jauh? Apa pandangan Tuan Hakim? Pandangan saya tak boleh bagi pandangan sebab saya fail dengan licensing, berbalak. Okey. Saya pernah cuba buat satu licensing tapi bukan kepakaran saya. Cuma satu je jawapan saya nak kena cari satu contoh licensing yang berjaya di Malaysia. Okey. Kalau ada satu contoh tu maknanya benda tu boleh dibuat. Tapi setakat ni semua berbalah. Bukan skeptikal tapi susah belum lah. Kalau franchise saya bukan nak promote franchise sebab saya pun belum ada franchisee lagi. Tapi sepanjang saya cuba buat dengan partner, dengan licensing apa semua ni, mungkin kelemahan saya ke kelemahan orang lain tapi tak pernah berjaya. Okey. Sebab bukan kerana dia tu tidak boleh berjaya, tapi kita bersama manusia. Kalau franchise, dia ada akta franchise. Dia ada betul-betul yang mananya loophole dia tu sudah dikaji daripada 100 tahun lepas lagi. Mana contohnya, yang pertama perjanjian franchise pertama, bila buat dalam setahun 2 tahun, mungkin 100 tahun lepas, orang kata yang ni tak boleh. Lepas tu dia ubah balik. Lepas tu selepas 2-3 tahun berlaku benda yang baru pula yang loophole, lepas tu dia ubah balik akta franchise tu, yang perjanjian franchise tu. Sampai satu tahap dia hampir perfect. Dia tak perfect tapi dia hampir perfect. Okey. Sebab dia dilindungi oleh akta franchise. Kalau licensing dia ada akta kontrak. Okey. Akta kontrak ni tidaklah sampai ke akta franchise. Tapi bukan masalah untuk membesarkan bisnes tu. Masalahnya bila bisnes tu besar. Bila sebenarnya kita nak kontrol, kita nak kawal, kita nak apa semua licensing tu, sebab semua jatuh atas kepala brand tu. Betul. Sama ada benda tu buruk ataupun baik, semua dapat kepada brand, bukan yang licensing tu. Tapi bila licensing tu tak ada satu kawalan yang sangat-sangat ketat, yang tu dalam bisnes tak jadi kalau tak ada benda yang melindungi. Kalau percaya cakap mulut, kalau bercakap kedai kopi, okey aku berjanji akan buat yang terbaik. Tak ada. Tak sambil tu. Okey, Tuan Hakim. Boleh kongsi tak malam ni sebenarnya, mungkin sahabat-sahabat ni mungkin nak tahu juga, apa beza di antara franchise dengan licensing? Mungkin ada contohlah 5 item franchise, licensing macam mana? Okey, boleh tak Tuan Hakim kongsi sikit apa beza franchise dan juga licensing? Mungkin sahabat-sahabat malam ni pun nak tahu. Saya buat licensing saya tidak arif sangat. Cuma saya tahu pasal franchise. Okey, silakan. Franchise. Okey. Cuma franchise ni maknanya dia melibatkan maknanya bila nak dapatkan lesen franchise tu kita kena ada SOP kita. Okey. Diwajibkan, maknanya masa saya nak masuk franchise hari tu, syarat dia kena ada at least 3 ataupun 5 cawangan yang 3 tahun profit dibuktikan melalui audited report. Baru boleh isi borang. Bukan lulus lagi tu. Okey, baru isi borang. Tapi maksudnya keuntungan profit tu dalam berapa banyak baru kita MFA, Malaysia Franchise Association nampak macam benda ni boleh pergi. So sebenarnya berapa sebenarnya on paper yang perlu nampak selesa tu? Okey. Dia 100,000, 200,000.
Tak, dia ada syarat dia. Maknanya untuk franchisor ambil franchisee, mana dalam masa 36 bulan franchisee dapat balik modal dia. Kalau RM100,000 Okay. ke, RM300,000 ke, RM500,000 ataupun RM2 juta sekalipun, kita kena ada model bisnes yang kena tunjuk bahawasanya dalam masa 36 bulan Kena tulang balik franchisee buat investment dia. loan, dia kena dapat balik duit dia. Okey, 36 Macam mana bulan. kita nak buktikan kan, kita kena bahawasanya 36 bulan kena dapat. Kalau RM200,000 kena dapat balik RM200,000. Maknanya dalam masa maksimum 36 bulan kena dapat balik ROI tu. Okey, alright. Okey, itu pertama. Yang kedua? Yang kedua, yang paling sebenarnya apa yang paling orang kata terkenal dengan franchise ni adalah SOP dia lah. SOP kena ada. Dia mana kalau kita buka dekat Kutub Utara pun dia benda yang sama, di Kutub Selatan sama, dekat Gurun Sahara pun benda yang sama. Benda ni yang tak ada dengan lisensi. Okey. Lisensi sebenarnya kita modus operandi itu lebih pada nak gandakan dan nak buat duit. Okey. Maknanya kalau betul-betul dia nak preserve dia punya brand apa semua tu, dia akan pergi kepada franchise. Maknanya kalau lebih pada franchise lisensi, dia dah masuk level franchise pun okey. Cuma bila kita buat benda franchise dengan kaedah lisensi, kita tak ada undang-undang yang melindungi kita sebab atas franchise-nya hanya ada yang orang yang ada lesen franchise baru dilindungi oleh franchise. Okey. Atas franchise. Betul. Licensing tak ada Alright, betul-betul. Okey, kita ada soalan ni daripada Tuan K John. Sebenarnya Khairul Izwandi ni, Temerloh Catering. Macam mana Tuan Hakim kontrol branch yang jauh-jauh daripada HQ? Kita sebenarnya kita dah banyak kali dah orang kata tergolek. Sebab tu saya kata jangan cepat-cepat nak buka cawangan sebab kita masa tu kita excited. Kita dapat kita dapat orang kata say yang tinggi di satu tempat kan. Maknanya bukan kata kita buka cawangan tu kita tak boleh buat sale. Semua orang boleh buat sale tapi orang nak maintain, nak control benda tu yang paling tu. Kadang-kadang kena spelek, kena songlap tu yang paling itulah. Cuma pada saya berperingkat. Kita berperingkat maknanya kita boleh kontrol tu secara berperingkat dengan borang. Dan yang paling penting sekali adalah CCTV. Sebab pekerja CCTV. Kita ni dia lebih takut CCTV daripada takut Tuhan. Daripada takut kat Allah. Bukan maksud gitu tapi maknanya saya tengok perubahan paling besar bila kita buat CCTV yang boleh diakses secara online ni. Okey. Dulu pening ni apa semua sebab curiga, sentiasa curiga. Yelah, Ketah betul. boleh apa semua. Tapi sebab dengan sedikit sahaja perubahan yang kita buat CCTV tu dia, hampir 70% kerisauan ataupun ona pekerja ni hilang. Okey. Pada saya ialah CCTV ni ada kos dia. Cuma sekarang ni dah makin murah tapi jangan loket. Kalau nak buka cawangan kena letak dalam kepala satu je dia. Kena ada data wifi. Ada wifi. Register DG ke, Maxis ke apa, kena letak CCTV. Okey. Tuan Hakim pernah ke hantar staff masuk balai? Mencuri? Sampai pintu balai je. Tak ada. Banyak kita dah berpuluh ribu dah. Okey, ada soalan ni daripada Tuan Ahmad Mokhtar. Paling lama berapa bulan atau tahun bertahan dengan licensing, lepas tu baru Tuan masuk franchise? Maksudnya saya baca soalan paling lama berapa bulan, tahun bertahan licensing franchise based pada pengalaman Tuan dengan partner-partner. Saya percaya Tuan ada partner Tuan ke memang benda ni adalah ada 1-2 cawangan tu sebelum ni kita buka secara partner. Okey. Modal saya semua, cuma saya lantik seorang partner tu untuk uruskan. Sebenarnya kita tak perlu partner pun tapi sebab saya nak belajar. Apa yang sebab kalau dengar orang cakap ni tapi partner tu saya tu adalah orang yang antara yang paling baik lah, bukan orang jahat apa semua tu. Jahat. Okey. Bukan penjahat. Maknanya yang telah terbukti kebaikan dia. Boleh percayalah, jujur dan amanah lah. Boleh percaya tapi kita orang bertahan tak sampai 9 bulan. Lepas tu dia keluar? Kita terpaksa itu sebab dalam masa sama dia meniaga benda lain. Dia guna akses kita. Dia guna channel kita ada, connection kita ada untuk bisnes dia pula. Lepas tu untuk take away dia charge 20 sen, 50 sen untuk plastik tu.
Tapi dalam report tak ada. Ada. Okay. Imagine kalau ada 30 yang take away, dapat 50%. Yang tu yang tak nampak lah. Tapi Okay. banyak lagi kaedah-kaedah yang dia buat untuk dapatkan extra tu lah. Tapi saya bukan sebelah pihak kita curang, kita tak bayar, tak ada. Saya tak mengaku, tapi bukan sebab tu. Tapi bila dia dah lama dia selesa, dia rasa macam sendiri apa semua tu. Masa tu tak ada CCTV. Tak ada report yang terlalu. Tapi bila kita tukar CCTV, kita ada report, benda ni dah makin sangat-sangat berkurang lah. Betul. Okey, ada soalan ni pada Tuan Adam Zawawi ni. Apa rahsia tips Tuan Hakim terus survive dalam F&B walaupun Tuan ni tak pandai masak? Sebab saya percaya dalam ni semua business owner yang mana mungkin lantik chef dan sebagainya kan. So macam mana Tuan Hakim terus survive dalam bisnes ni tapi masak mungkin sikit-sikit boleh lah boh kan, tapi how you manage the business? Saya pandai masak. Oh, pandai masak? Okay. Okay, cerita dia macam ni. Cerita dia ni pada seminggu pertama, saya buka kedai masakan panas tu, kedai Thai tu. Okay. Baru seminggu, tukang masak saya ni daripada Siam. Cabut? Kena beli? Ambil cuti 4 hari. Sudah. Saya kata, okay, sebab masa tu kita tak belajar. Jadi kata sebelum you tinggalkan cuti ni, kena ajar dulu buat nasi goreng, buat tom yum apa semua tu. Okay. Saya masa dia duduk tengah tengok masak tu, saya ambil video. Okay. Ambil video, lepas tu tulis resepi tu dekat depan masak tu deh. Macam papan dekat universiti dah. Tom yum pertama masuk gini. Penuh deh. Customer lalu kat belakang ni nak pergi ke tandas tu, dia lalu kat dapur ni. Kata ni kelas ke apa, dia ni penuh nota. Nota banyak. Buku, okey. Apa ni nasi goreng ikan masin apa semua saya tulis. Lepas tu balik kat rumah saya tengok tu. Tapi lepas tu dia pergi cuti sungguh. Lepas tu hari pertama saya masak tu kita goreng apa semua. Saya ada satu lubang dekat tu, maknanya ada lubang kecil kita hintai customer masak. Saya nampak dia makan okey tu, lega lah. Maknanya dia tak muntah tu okey lah. Tak buang nasi goreng tu. Lepas tu hari kedua, hari ketiga tu dia tak datang juga. Dia datang juga dah 4 hari lah, kata 3 hari tu. Saya 7 hari tu sebab mungkin Allah bagi senang belajar tu. 7 hari tu, baru itu saya dah pandai dah semua tu. 2 minit tak sampai boleh buat nasi goreng pakai campak. Tapi oleh kerana sebab saya dengan isteri dua-dua memasak pada hari tukang masak cuti tu. Lepas tu banyak ragam. Cuti saya kata kalau macam ni orang lain yang tak pandai masak, kata tak buka kedai ni. Saya kata muncullah alhamdulillah saya buat panggil tindakan awal lah itu. Mungkin orang lain pendapat dia lain, tapi saya boleh buka pada 2 tahun pertama 365 hari, tolak 2 hari cuti raya dengan cuti raya haji. 2 tu je saya cuti sebabnya saya sendiri masak. Maksudnya owner business sebenarnya memang kena pandai masak. Macam tuan lah. Tak perlu pandai masak, tapi kalau pandai masak tu bonus. Tak perlu buka kedai. Kalau masakan panas lah, tapi kalau western, sebab tu saya tukar kepada western sebab saya tukar masak. Saya kata kalau saya tak ada, tak buka kedai ni. Betul. Sebab kalau tukar masak cuti, saya tak datang. Kalau hari tu say 3,000, hari tu 3,000 kita rugi. Betul. Sebab tu saya tukar kepada western. Western ni budak mak rempit, baru duk melompat motosikal, kita ambil dia bekerja, dia boleh buat kunci kencok. Maknanya budak BBNU pun tahu nak. Tahu dah. Alright. Okay, so ada soalan kat sini. Apa pandangan tuan kalau let's say lah ada owner, sahabat-sahabat dekat sini, dia nak buka dalam shopping mall. Adakah okey ke tidak ke, dan biasanya apa requirement dia? Dia satu soalan daripada Tuan Amar Mokhtar lah. Maknanya kalau let's say lah kita nak buka shopping mall ni dia ada 2-3 tempat. Kios ataupun restoran macam Ayam Mas, KFC, McDonald tu. Yang tu harga-harga 20-30 ribu.
Kalau player kecil masuk, saya tengok tak ada siapa yang bertahan sampai 20,000 tu. Sebab duduk sebelah McDonald, duduk Amin. sebelah ni. Lepas tu tengok klik pas orang masuk McDonald. Kenapa tak masuk tempat aku? Aku ni 20,000 kena bayar ni. Tu game biasa budak-budak besar. Okay, Tapi big kalau boy. nak survive game kita ni kios. Tapi kios yang saya belajar dekat dengan konsultan franchisor ni, dia maknanya kios dia kena ada menu yang sesuai dengan kios untuk orang boleh berjalan. Tapi kalau jual chicken chop yang kena bersila dekat kios tu, orang tak beli juga. Betul, Orang betul. tak datang ke mall tu hanya kerana nak bungkus chicken chop ke apa nasi goreng yang gini-gini untuk makan rumah. Dia Sama tu dia adalah makanan kepada orang yang berjalan-jalan ni. Jadi makanan yang sesuai dengan berjalan tu yang simple-simple macam Auntie Anne. Yang tu boleh bertahan. Tapi kalau kena bersila lentik makanan tu apa semua, saya bye-bye. Memang betul sedap. Memang betul sedap. Kita tak Rafi, memang macam, tapi konsep dia tak kena. Tak sesuai dengan dalam sesuai dengan mall tu. Sebab mall tu orang jalan. Dia tak bukan orang nak bawa satu family masuk mall dengan limited dia punya kursi tempat duduk mejanya, apa semua. tempat duduk. Tak, itu bukan tempat ke family meraihkan sesuatu. Itu adalah orang kata tempat orang kata berjalan-jalan. Ni bukan saya reka ni saya belajar daripada konsultan yang telah konsult berapa banyak yang tutup mall tu, sebab kita dengan konsultan ni dengan franchisor ni kita selalu orang kata selalu keep in touch lah. Buat Zoom. Sebelum ni pernah Zoom tapi dengan konsultan tak pernah sampai 450 orang ni. Tak apa tuan. Saya pernah host sampai 1,000 orang. Kita pernah buat, tak ada masalah. Okey, ada soalan ni, dia private lah. Sebenarnya, berapa sebenarnya persen kos produk yang kita nak jual? Dan bagi pandangan Tuan Hakim, sebenarnya kan kalau kita nak come out produk ni, the best, orang kata apa, nak ambil margin ke, kos, sebenarnya berapa persen tuan? Yang orang kata, maknanya kita jual produk tu tak rugi lah. Okey, sebab tu dalam bisnes restoran, kita kena tahu sikit pasal account. Okey. Berapa persen yang kita letak, dia bergantung kepada berapa sewa kita. Kita kena bahagikan antara kos tetap dengan kos berubah tu. Kos tetap tu berapa pekerja dan berapa sewa. Kalau ada aircon, berapa elektrik. Kena kira semua tu. Sebab tu dia akan efek kepada kita berapa kita nak dapat profit tu. Benda yang paling besar adalah kos jualan. Dia panggil cost of goods sold tu. Kos bahan mentah. Tak termasuk kos operasi. Yang saya belajar dengan beberapa cikgu apa semua dia, kos jualan yang paling sihat adalah 30% ke bawah. Maknanya kalau dengan harga jualan RM10, harga yang menu yang kita nak jual ni tak boleh lebih pada RM3. Sebab bila RM3 kat situ, maknanya kalau sewa pula RM10,000, sewa pula RM20,000. Kadang-kadang kita buat sale besar tapi 6 bulan tutup juga. Yalah. Kadang-kadang cost of goods sold kita dah 30% ke bawah, tapi kos-kos pekerja 6 orang, api ni apa semua tu, itu yang makan kita punya margin. Overheat tu. Sebab tu bila kita dapat cost of goods sold yang paling ideal 30% and below apa semua tu, kita kena perhatikan juga kos kita yang lain. Sebab tu maknanya kadang-kadang kita kalau kita ubah cara ambil order pun kita dah dapat save sampai 5-6 ribu sebulan. Dan sebelum ni saya order ni table serve. Tapi selepas kita orang tukar order ambil dengan form tu, tulis sendiri tu deh. Maknanya banyak perkara walaupun dia nampak remeh orang apa semua, tapi kita dah start 2 tahun dah ubah daripada order pergi customer apa semua dia. Dengan kaedah order tu kita dah jimat 2-3 staff. Sebab masa saya ada 10 cawangan dengan penjimatan RM100 satu hari. Kali 10 dah dapat jimat 1,000 kali dengan 30 ribu sebulan. Buat apa kita nak cari profit lain yang 30 ribu kalau kita boleh jimat RM100 sehari dengan jimatkan RM100 tu dah 30 ribu sebulan. Nak gain profit dengan minimal, maknanya dengan kaedah-kaedah benda tu lah. Maknanya kalau memang kita dah dapat sale tinggi, profit margin besar, maknanya kita expand kita punya overhead tu bergantung kepada berapa net profit margin yang kita dapat tiap-tiap bulan tu. Maknanya kita tengok kita dah terlampau-lampau dapat margin ni, sampai yang dapat 60,000 net profit bulan ni.
Kita kata kita nak ambil daripada 10,000 tu, kita nak dapat 50,000, kita nak nak kurangkan 10,000 kepada lebih lebih bukan lebih untung, nak ambil 10,000 tu untuk tambah lagi 2 staff. Okey. Dengan tambah 2 staff daripada 60,000 turun 50,000. Betul. Maknanya pada saya ambil yang maksimum dulu, kalau dah dapat profit tu barulah kita leveragekan tu kepada yang ni. Dapat 10,000. Dapat 10,000 dah, 5,000 dah, maknanya tak berbaloi dah. Tak Lepas tu berbaloi. lagi tambah lagi staff. Maknanya kita go to yang paling maksimum. Maknanya bukan setakat, ada setengah pemilik restoran yang mungkin belum berpengalaman lagi, dia hanya tengok kepada modal saya RM3, jual RM10. Lepas tu dia kira 70% gross profit dia tu je lah. Dia tak tengok lagi benda-benda lain apa semua. Benda tu panjang, tapi saya nak cerita maknanya ada 2 benda. Kena nak yang pertama fixed overhead tu dengan cost of goods sold tu. Kalau boleh main situ, insya-Allah. Boleh buat. Saya banyak buat silap dulu. Saya kata saya buat sale sampai 30 juta tapi tak ada apa yang dapat. Dapatnya ilmu dengan air mata. Air mata kena bayar hutang tu lah. Okey. Alright. Okay. Malam ni kita dah sampai 51 orang Tuan Hakim sebab orang masuk dan ni kan. Okey. Berkaitan dengan investor, sebab saya memang menjalankan servis pewarisan perniagaan. Maksudnya kalau apa-apa berlaku kepada rakan kongsi kita tu, apakah yang akan berlaku pada saham dia. Okey. So sebab ada soalan ni tuan, sebenarnya kalau kita nak panggil investor masuk ataupun partner, contohlah tiba-tiba tuan memerlukan satu funding tapi tuan tak nak ambil bank. So by right of course lah, some people dia akan masuk, dia akan bagi share. Mungkin ada sahabat-sahabat ni mungkin looking for investor dan sebagainya kan. Daripada 100% dalam saham Senin Berhad tu, berapa best sebenarnya bang? Dan apakah contoh tiba-tiba ada orang nak masuk dalam BFA, tuan nak bagi contoh tuan contoh macam saya lah. Saya nak masuk, saya ada duit. Biasanya macam mana tuan kira nilai yang dia masuk dalam company, berapa persen yang dia dah masuk dalam company, adakah kita nak declare sebagai preference share? Sebab dalam pewarisan perniagaan ada preference share yang mana konsepnya selepas 5 tahun dia kena keluar daripada tu. Kalau contohnya benda tu berlaku pada bisnes tuan, agak-agak tuan nak bagi saya berapa persen? Ataupun berapa tuan nak minta pada saya? Dia seolah-olah macam Shark Tank lah ni Tuan Hakim. Shark Tank ni maksudnya kongsi yang mana, okey, Tuan Fish kata tuan nak 10 juta, berapa nilai saham saya, berapa keuntungan saya dapat, so macam mana? Let's say lah ada orang nak masuk dalam company Tuan Hakim. Sebab mungkin sahabat-sahabat sini ni tengah cari investor, dia nak grow bisnes dia. So berapa persen sebenarnya the best nak masuk dalam bisnes kita? Dia untuk investor ni saya tak pandai nak jawab. Sebab bagi saya berkongsi ni adalah malapetaka. Okey. Malapetaka jika dan hanya jika kalau kita berkongsi hanya benda yang terbentuk di atas meja ataupun bila berjumpa kedai kopi kita kata nak kongsi-kongsi gini. Okey. Jadi maknanya bila di level ni saya telah diajar oleh beberapa peguam yang agak handal. Bahawasanya kalau kita nak buat benda ni, maknanya at least kita kena ada masing-masing kita punya investor dengan kita kena ada dua lawyer. Lawyer untuk meneliti kontrak dengan lawyer pasal am dia lah. Kalau sebab everything kena you talk to my lawyer. Jangan sama-sama owner bercakap. Tak ada agreement. Kena investor tu kita kena tanya pendapat. Dia bila investor ni dia ada induk dia yang founder tu. Okey. Dia bergantung kepada founder tu nak lepas ke, nak dapatkan benda ni apa semua ni. Dan kalau nak 100% dia tak ada portion yang paling sesuai. Dia bergantung pada founder tu nak lepas banyak mana. Tapi kalau dia masih pegang 51%, masa dia lagi masih sebagai majority tu dalam akta syarikat apa semua tu, mana dia lebih berkuasa lah. Tapi maknanya dia bukan masalah investor, tapi siapa investor tu? Siapakah itu? Setahu mana pengetahuan dia untuk investor dia nak dapat profit bagaimana? Sebab kebanyakan ada beberapa yang fail investor tu bukan kerana tak dapat buat profit, tapi berbalah macam mana nak agih profit. Bila sampai satu tahap, bila dah terlalu besar tu, masing-masing nak jadi pemilik. Jadi sibuk nak jadi bos. Nak jadi bos apa semua tu.
Aha. Jadi pada kita maknanya kalau kita masih nak memiliki tu, maknanya kita bagi benda tu kurang daripada 51 lah. Okey, yang kedua, apa yang kita orang pernah belajar sebelum ni, bila kita nak cari restoran, kita tak boleh salah satu daripada ni maknanya direct terus pada restoran tu. Okey. Maknanya masing-masing kena duduk di luar dan latih satu manager. Satu manager. Tapi Manager kalau untuk yang manage. manager tu investor juga, tu yang punah tu kadang-kadang tu. Okey, Setakat tu yang boleh jawab. boleh jawab tak apa. Orang lain tu nak bagi orang lain tu bercakap ni, saya dah sakit tekak ni. Tahu memang saya memang buat personally pewarisan perniagaan. Sebab tu yang saya bagi business owner bila saya bukan otai. Cuma saya ada satu pengalaman je, tak berjaya pun. Cuma saya kata yang saya nak kongsi malam ni do and don'ts. Kena tanya lagi beberapa orang dalam ni yang boleh buat besar ni. Saya buat besar tu apa semua saya tak pandai ni. Saya tak pandai. Tapi apa yang saya bagi tahu tadi, bukan yang kita nampak atas kertas tu, itu yang sepatutnya berlaku. Itu je lah. Okey, ramai pekerja, banyak sale, tapi bila kita menjimatkan kos, situ yang untung kita yang paling besar. Betul. Mungkin orang lain tak perasan, tapi bagi saya selepas saya mengharungi belah-belah tahun benda ni, tak semestinya sale besar, tapi kalau cost of goods sold tu rendah dan cara kita buat penjimatan tu, situ sebenarnya saya dapat survive dengan benda tu. Saya bukan survive dengan viral tu apa, tapi dengan cara control cost tu. Control cost. Kalau goods bukan kontrol berapa harga apa semua. Saya sekarang ni mungkin kelebihan saya ni, saya control cost. Nak hurai control cost pula, maknanya Zoom pula kita malam esok. Tak apa. Nanti kita buat sesi lain. Okey, ada soalan ni. Pada pengalaman tuan, investor lebih tertarik untuk invest pada personality, kepakaran atau pada bisnes yang dia nak buat? Dia kalau saya mesti bisnes tu. Bisnes lah kan. Kalau kalau owner satu lain tak handsome pun, kalau bisnes dia okey, saya on je. Nampak dia tak pandai bercakap apa, tapi yang penting sekali, saya pernah dapat satu container order burger daripada Johor. Satu container tu berapa ratus ribu lah. Dia order burger, saya ada kilang burger kan. Okey. Dia order burger saya ni satu container. Saya kata, tuan pernah rasa tak burger saya sampai satu container order? Dia OEM OEM? Tak. Dia order, dia nak jual. Okey, ambil brand saya tuan. Kata saya businessman, saya tak perlu tahu burger tu sedap ataupun tidak. Yang saya tahu, saya dapat tahu daripada klik saya dekat utara dengan ni, burger ni boleh dijual. Okey. Maknanya orang yang dia dah tua dah, umur dekat 70 lebih. Orang dia ada duit jugalah. Cuma mentality dia sekarang ni, dia tak perlu tahu sifat dia macam mana, yang boleh tahu benda tu boleh jual. Tu real businessman. Kalau saya nak tengok macam mana restoran tu boleh buat duit. Tak kisahlah macam mana dia punya ni apa sih. Maknanya kalau dia boleh buat duit, maknanya ada satu yang betul lah dengan restoran tu. Kalau benda tu walaupun dia buat sale banyak tapi tak boleh buat duit, ada something wrong lah. Betul. Kalau dia betul boleh buat duit, kita boleh ambil. Itu pada saya lah, orang lain tak pastilah. Alright. Soalan banyak ni daripada Tuan Azimullah ni. Lemang arah tuju trend dalam F&B dalam 2 hingga tahun dari sekarang. Apa pandangan bos? Apa dia? Lemang? Lemang. Dia tulis lemang ni. Arah tuju lemang dan trend dalam F&B dalam 2 hingga 3 tahun dari sekarang. Ni kena kat dia ni. Dia motivator restoran ni. Azim lah pandai. Kat Tuan Azim ni. Tuan Azim ni. Muhammad Chow ni. Betul. Orang hebat ni. Betul. Tuan Azim tak boleh nak jawab lemang tu. Chicken chop boleh jawab. Burger boleh jawab. Lemang salah ilmu, saya tak nak tanggungjawab. Nak buat lemang pun tak kerti. Nak komen lemang. Okey, alright. Okey, so sebenarnya malam ni saya rasa dekat 1 jam ni Tuan Hakim. Orang lain pula. Saya nak tanya orang lain pula ni. Boleh. Tuan Hakim, petik nama siapa Tuan Hakim? Kita panggil dia ke depan. Saya tak pasti maknanya Khairul Jazam ada ke ataupun Omar Serambi Cafe tu. Omar Serambi Cafe ni OSC tu dia hebat dalam undang-undang pekerja restoran tu. Saya banyak kali tanya juga dia tu, memang dia hebat lah.
Dia hebat, betul-betul hebat. Maknanya Tuan Azimullah ni dia bab strategi ke delivery tu dia ada banyak lagi yang hebat ni yang saya kenal lah. Okey, boleh. Boleh buka dekat Khairul Jazam, Tuan KJ Temeluh Catering ni, ni bapak punya dah ni. Kalau kita boleh open kepada beberapa lagi, Mamu pun ada ni, Mamu Cheese Banjir ni. Bukan kata tak sukses, tapi ada sesuatu kita boleh belajar. Okey, boh. Kita jangan belajar dengan orang sukses saja, tapi belajar dengan orang yang bahan tanah juga. Saya belajar dua-dua, sebab saya faham tanah dulu, barulah alhamdulillah okey ni. Muju tak mati je ni. Janganlah mati. Tengok telinga tu panjang lagi, boh. Okey, Tuan Hakim nak panggil siapa? Kita minta dia kongsi sikitlah, bagilah Tuan Hakim ni pergi minum air kejap kan. Yang tanya Lemang tu. Yang tanya Lemang tu kena tanya dia. Kita panggil Tuan Lepas tu kalau Tuan KJ ada tu kita boleh buka ni. Saya tak expect bahawasanya sepanjang ni kita bercakap ni sebab kita tak berjaya. Kita tak berjaya. Saya ni atas dasar saya yang buat grup pemilik restoran tu lah. Grup saya banyak. Tapi grup ni yang antara paling ramai lah. Maknanya atas dasar tu bukan atas dasar lebih berjaya. Yang dalam ni berapa berpuluh-puluh kali lebih berjaya pada kita pun ada ni. Atas dasar tu. Maknanya ni boleh buka kepada berapa itu dah. Okey, apa soalan Tuan Hakim kepada Tuan Azimullah yang mungkin dia boleh kupas sikit. Apa soalan Boh? Assalamualaikum. Alright. Dia dah. Dia dah jawab dah tu. Dia ni kita minta Tuan Azimullah sebab banyak dalam pemilik restoran ni sebenarnya dia orang nak belajar macam mana nak bertahan. Betul. Sebenarnya dalam restoran ni bertahan dulu baru boleh buat profit. Jangan tertipu dengan 6 bulan pertama, 1 tahun pertama tu tipu. Semua tu tipu. Percaya tak saya kalau boleh RM100 pun tipu. Betul. Tu. Dia awal-awal dunia sebenarnya selepas 5 tahun. Kita tahu 5 tahun tu baru tahu langit tinggi rendah. Tu kena Tuan Azimullah kena jawab tu. Apa strategi nak maintain apa semua tu. Betul. Silakan Tuan Azim. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih jemput saya Tuan Hakim, sebut nama saya, petik nama saya, insyaAllah kita kongsi. Okey, yang Tuan Hakim cakap tu betul lah. Dia daripada 6 ke 9 bulan tu, biasanya untuk saya 6 ke 9 bulan lah. Setahun pun mungkin juga. Memang itu bukan sales sebenar restoran. Dia biasanya 6 bulan pertama tu, lagi-lagi 6 bulan pertama. Orang buka restoran 6 bulan pertama, terus cakap, ini sales dia kan. Dan terus nak cari sekat outlet ke apa, tak, bukan. Sebab biasanya dalam 6 bulan ke 9 bulan pertama tu fasa orang mencuba, dia cuba dulu. Alright. So strategi dia, utama dia untuk pastikan sale kita okey, pastikan masa 6 bulan pertama tu pastikan dapat database customer. Database customer. Buatlah cara macam mana pun sekarang database customer. Buatlah cara macam mana pun, buat kontes ke, buat cabutan bertuah ke, ataupun sekarang ni ada banyak apps yang kita boleh pakai. Contoh macam kita pakai Let's Umai, salah satu app. Kita boleh pakai beberapa app lah, saya pun tak ingat. Tapi ada salah satu yang saya tengah tengok sekarang ni ialah Let's Umai. Okay, yang boleh mana dia boleh kumpul point. Bila datang tiap kali kumpul point, buat card member ke. Tapi yang utama sekali masa first 6 to 9 months tu, sangat penting untuk kita kumpul database customer. Sebab kadang-kadang customer ni bukan kita tak serve dia dengan baik, bukan makanan kita tak sedap. Cuma kadang-kadang dia lupa. Dan dia ada 1001 benda yang bergerak dalam kepala dia lupa yang kita diwujud. So kadang-kadang kita kena ingatkan dia lah. Kita, hai saya ada lagi kat sini. Macam tu lah. So itu first 6 to 9 months. So sangat-sangat, selain daripada tu lah. Macam kita buka first 6 months, kita buka cowboy, betul-betul cowboy je. Okay, kita memang buka dengan tile tak ada, dengan equipment tak cukup. Tapi kita cowboy lah, buka je lah kan. Ambil risiko tu. Tapi lama-lama kita upgrade. Alright. Tapi yang penting kita pastikan yang first 6 to 9 months kumpul database customer so that kita boleh ingatkan dia untuk datang balik. Itu strategi yang utama lah. Itu yang kita orang buat tu sebenarnya. Kita orang very aktif dalam community. So community Damansara Perdana ni, semua orang dalam Damansara Perdana kita cuba serve community tu. Kita conquer Damansara Perdana ni dulu. Damansara Perdana dah settle, baru kita start buka lagi kawasan. Okey, mana kawasan yang sebelah Damansara Perdana, Taman Tun, Kota Damansara, Utara Damansara kan. Baru kita start buka kawasan lah. Dan kita aktifkan local community dulu. Okey, macam Tuan Azim. Alright. Tuan Azim sekarang ni roughly ada berapa
outlet tuan? Sekarang satu je Satu insyaAllah je bulan, maintain Okay. masih lagi satu. Tapi apa yang kita buat tadi, saya nampak ada soalan juga kalau tambah revenue stream. Betul. Okey, betul. So saya setuju juga dengan tu. So apa yang kita buat, kita segmentize. So contoh macam kita jual Chinese halal food. Okay. Tapi kita ni Chinese halal food ni, soalan yang saya tanya diri saya, okey, kat mana lagi aku boleh jual Chinese halal food? So contoh yang kita buat tengah hari, kita akan fokuskan makanan kita, menu kita akan ubah, adjust sikit, supaya adjust tak banyak pun. Adjust contoh macam malam kita serve lauk, tapi kalau tengah hari tu kita ada lunch set pasal office punya crowd. So tengah hari lunch kita target office punya crowd. Lepas tu dinner kita tak jual dah lunch set tu, kita jual dinner punya set pula, yang set yang berkongsi makan ramai. Okay. So kita segmentize kita punya market, kita adjust menu according to punya customer punya preference lah, kehendak customer. Lepas tu kita buka pula delivery. Kita cakap okey, makanan apa lagi kita buat delivery pun kita adjust sikit kita punya menu supaya lebih sesuai untuk delivery. Okay. Tapi tak lari jauh lah. Dia punya, kita simplify menu kita. Contoh macam kalau kat kedai boleh lah makan ikan goreng, ikan steam, fried apa semua kan. Tu boleh. Tapi kalau delivery tak sesuai lah. Tak sesuai untuk kita buat delivery kan. So itu yang kita buat. Okay. Bila kita dah buka delivery, kita buka pula corporate delivery. Corporate delivery. So kita pecahkan lagi revenue stream tu. So bukan satu je income kita, insyaAllah kita pecahkan according to mana yang kita boleh bawa. So kita pecahkan pada 3-4 stream lah income kita. So saya setuju. Catering pun kita buat, tapi kita tak buat catering yang besar-besar. Kita buat, kita punya catering ni banyak corporate punya catering dan corporate delivery. So kita buat 200 orang ke bawah. 200 orang ke bawah, 10 orang pun kita buat, tak ada masalah. Okay, itu by project. Tuan Azim ada produk yang mungkin tanpa Tuan ada kat situ pun diorang boleh masak sendiri macam di Apple? Okay, kita buat JV dengan seorang yang memang buat frozen food. So dah dalam R&D, insyaAllah dalam 2 minggu lagi produk akan keluar lah. So kita tak buat sendiri, kita cuma supply kita punya sauce, kita punya pada dia, and then dia akan blast freeze lah. Blast freeze dan apa semua, dia orang akan buat sendiri. Alright, so kita tak buat benda tu sendiri, kita JV untuk benda tu. Okay, so alamak, semuanya tak nak bercakap ni Tuan Azim. Semua tak nak bercakap pun. Semua malu come on. Kita nak share-share okay, kan. Bagi saya tanya Tuan Hakim, kalau boleh unmute Tuan Hakim, saya tanya Tuan Hakim sikit. Okay, Tuan Hakim, ada soalan daripada Tuan Azim. So, saya nak tahu pandangan Tuan Hakim dalam masa setahun ke 3 tahun lah daripada sekarang. Mana trend F&B ni? Apa yang akan berlaku pada dengan kita dengan MCO yang jadi kan? Macam-macam banyak perubahan yang kita semua terpaksa lalui. So dalam masa 1 ke 3 tahun, Tuan Hakim nampak macam mana arah tuju F&B dengan restoran ni? Tuan Hakim unmute. Okay, dengar? Okay, dengar bawah. Silakan. Pada MCO tu ada 4 restoran saya hampir tutup. Oh, ya ke? Okay. Sebab kita tak tahu PKP tu sampai bila. Masa tu saya pun saya fokus pada produk lah. Tu untungnya ada produk, ada beberapa cabangnya. Okay. Tapi bila PKP tu tak PKPP lah, maknanya PKP yang bersyarat tidak, itu maknanya saya on balik. Dan saya pun rasa macam bersyukur tak tutup. Rupanya lepas PKP ni dia makin naik. Betul. Meletup. Bertahan sikit. Makin naik sebelum PKP. Betul. Orang lain saya tak pasti. Cuma yang saya perasan ni sebab saya dalam bisnes ni saya banyak bereksperimen. Saya bereksperimen ni adalah antara orang kata apa beza beriklan dengan tidak beriklan. Sebab sekarang ni dalam FBX ni saya dah habiskan lebih kurang dalam 550,000 RM. Okay. Duit untuk marketing. FBX. Okay. Marketing lah. Bukan marketing lah, FBX saja. Dalam tempoh 5-6 tahun tu saya cuba buat beberapa hanya kerana untuk memuaskan pertanyaan dalam diri saya, apa beza buat marketing iklan dengan tak ada.
kita ada satu P&L yang sangat lengkap. Bukan saja buat-buat gitunya. Maknanya kita ada accountant, kita ada kerani perakaunan yang menjaga daripada stock in, stock out. Kita ada check stock take tiap 31 hari bulan apa semua tu lah. Okey, saya pernah buat, contohnya saya habiskan contohnya 6,000 sebulan untuk FBA dan kita catatkan sale dia. Berapa perubahan? Okey, alright. Berapa perubahan, dan pada satu masa tu saya pernah buat 20,000 FBA dan tengok berapa sale dan berapa profit dia. Betul, kita nak sukat berapa spending dan ROI. Sebabnya kalau 20,000 tolak 6,000 tu kita ada lebihan 12,000 penjimatan daripada iklan. Betul. Okey. Tak, faham tak? Ada? Faham. Sepatutnya kalau kita buat 6,000, maknanya kita dapat jimat FBA 20,000 sebulan ni terlampau tinggi. Contohlah. Malah kita kurangkan sebanyak 6,000, tapi apa yang saya dapat, finding saya lah. Okay. Saya bercakap pasal saya je ni. Saya tak mewakili kepada semua ilmu restoran lain. Okay. Tapi sangat berbeza dia punya profit. Maknanya jauh lebih tinggi yang 20,000 walaupun kita jimat 6,000 12,000 tu. Alright. Maknanya tapi kena berpada-pada lah. Yeah, maknanya bila kita terlebih, maknanya sampai kita punya meja tak cukup tu buat duit lah buat untuk tu. Maknanya kita tahu berapa yang kita spend. Pada saya satu je saya nak jawabnya ni. Beriklan dengan tak beriklan jauh beza dia. Sama ada nak beriklan secara percuma, nak berjoget-joget, nak telanjang ke apa semua tu. TikTok. Nak buat pakai lentu ke apa semua tu. Itu yang bad marketing kau tu dengan good marketing tu saya tak berani campur. Tapi pada saya selagi you beriklan, selagi tu restoran tu boleh hidup. Nak spend secara berbayar ataupun tidak, ataupun ada satu orang kawan saya tu dia buat gila dalam grup. Tiada, tapi restoran dia penuh hari-hari. Oh, okey. Tapi maknanya kita jangan bagi orang lupa sebab saya dulu saya buat silap ada beberapa bulan tu sebab saya tak ada duit. Saya nak jimatkan kos periklanan. Saya dapat jimat iklan tapi saya kurang profit. Lepas tu bila saya buat uji kaji balik, saya pinjang balik apa semua, buat apa profit naik berganda-ganda. Maknanya antara salah satu sebab kita masih bertahan ni sebab kita tak loket. Tapi kena pandai lah sebab saya dulu sains komputer, saya graduan sains komputer. Betul. Jadi kita agak orang kata tidak jauh lagi dengan FB apa ni, dengan algoritma apa semua ni. Mana-mana orang kata tidak terlalu asing. Sampai ketua ni dah asing sikit lah, Zoom pun tak kenal. Nak tanya Tuan Hakim, kalau Tuan Hakim spend FB ads, biasanya berapa persen daripada sale tu, daripada FB ads? Ada 4-5%. 4-5%. So okey, lagi satu itu yang pertama, 4-5%. Keduanya, Tuan Hakim macam mana buat bajet tu? Adakah sediakan bajet dulu atau ambil daripada sale bulan lepas ataupun kita set target baru kita letak bajet? Macam mana Tuan Hakim asingkan bajet untuk saya FB tak ambil ads? yang lepas. Saya dalam dia punya projection cash flow, kita ada project cash flow, kita dah ada satu kolom yang kita letak sebagai FB ad, dan selepas 5-6 tahun kita tahu per kali dia. Naikkan 10,000, sale akan naik sampai sini. Dia tak akan lari jauh. Buatlah macam-macam mana tu, memang Tuhan buat dah. Nature dia buat macam mana pun, kecuali kita panggil Nilofa pegang kita punya produk. Dia force demand. Fake demand, force demand, dia akan bertahan sebulan 2 bulan. Okay. So tapi kalau macam kalau saya contoh macam kalau katakan sale kalau 4-5%, maksudnya kalau katakan sale FBX kita target 5,000 ataupun 10,000 sebulan lah. Jadi 5% mungkin dah 500,000 lah kita punya return. Betul ke? Calculation saya ni. Tak asalnya. Contohnya kalau kita nak target sale 100,000, mana kita kena spend 5,000. 5,000, okey. Dapat. Okey, tapi 5% tu dia adalah belanja hangus. Jadi kena tahu maknanya cost of goods sold kita contohnya 30%. Okey, untuk sewa bergantung, maknanya mungkin 10%. Ataupun saya dah ada FCFA dia. Untuk satu cawangan, gaji tak boleh lebih pada berapa persen, sewa tak boleh lebih pada persen, dan sebab kita kena ada lagi spend 5% untuk belanja hangus tu. Jadi kita akan nikmati bahawasanya ada 20% ataupun 30% net profit. Gross tu kena ada 60% ke 70%.
Gross tak boleh nak dapat 30% kalau kita beli dekat pasar raya, kita beli dekat dengan kedai-kedai kecil dah dapat lah. Sebab dia orang dah pegang 15%. Betul. Tapi bila sebab saya ni ada kurum, ada apa semua, saya hantar berpusat, maknanya saya dapat 15% tu dengan pembelian pukal. Betul. Maknanya kita dapat, contohnya 15% daripada 100,000, saya dah jimat 15,000 hanya kerana cara jaga kos pembelian tu. Betul. Maknanya dari 15,000 tu kita ambil 5,000 untuk spend FBA. Contohnya kita nak up lagi, saya pernah buat sampai banyak sangat FBA, tapi dia dah par kat situ dah. Tak boleh pergi dah. Tak boleh pergi dah. Jadi bila kita buat trial and error, kita dah tahu dah FBA mana yang paling maksimum, yang mana yang paling minimum. Untuk dapatkan kita margin yang kita nak lah, profit yang kita nak. Selain daripada FBA, Tuan Hakim ada pakai apa-apa lagi? Okey, 5% tu memang khas untuk kita allocate untuk FBA lah. Ada pakai untuk marketing? Tak ada. Daripada 8 tahun lepas, satu je saya pakai FBA. Satu teknik je. Saya tak kenal artis, saya tak kenal wartawan, saya tak kenal siapa-siapa pun ahli parlimen ke. Saya kenal Mark Zuckerberg. Okey, kalau Tuan Hakim, sebab dalam FBA tu ada 14 jenis objektif. Mungkin sahabat-sahabat restoran ni mungkin ada technically sikit. Tuan selesa pakai mana? Traffic ke, message ke, engagement ke macam mana? Kita sebab gini, sebab saya guna FBA ni daripada zaman masa mula-mula Facebook masuk dekat Malaysia lagi. Okey. Jadi salah satu orang kata kelebihannya, bila akaun kita tak flag, akaun kita maknanya sampai beratus-ratus ribu, dia akan bagi satu keistimewaan kepada kita akaun kita tu. Maknanya kalau biasa kita bayar 1,000 untuk reach banyak ni, maknanya kita kena bayar 100 je, 200-300 untuk reach. Maknanya dia jaga customer lama dia. Sebab tu akaun kita kena jaga FBA ni. Akaun FB yang kita buat payment tu. Okey, maknanya saya guna kaedah boost post saja dulu, masa mula-mula dulu. Buat ni lah, maknanya guna business manager. Tak payah, sekarang ni tekan je boost post. Nak jual chicken chop, siapa nak setting bagai ni kata, saya pun cuba boost post, lepas tu cari gender. Biasa kalau untuk first tu kita cari women dulu. Sebab women yang tarik telinga husband tu pergi makannya. Tu apa nama ni? Dia biasa kan suami tanya isteri, yang nak makan kat mana, saya nak makan kat mana. Itulah restoran tu ada dalam kepala isteri, sebab tu kena senang kepala isteri tu. Selepas 5 hari, 10 hari kita dah habiskan duit untuk target perempuan, saya target all pula lepas tu untuk branding. Okey. Yang pertama tarik orang yang nak bawa customer tu, tapi yang kedua maknanya lepas kita tahu pattern kita. Pattern kita dengan jual scarf, jual kan mungkin berlainan, tapi pattern restoran boost post tu dah okey lah. Tapi kena, kalau yang itu saya target McDonald, KFC. Cuma bila kita dapat saya beberapa kali pihak Facebook call untuk bagi kursus. Sebab kita spend banyak, dia bagi kursus, maknanya dia kata kalau gunakan McDonald ke KFC ni, kos dia akan naik sikit lah. Tukar nama. Kalau nak burger, sama ada tulis McDonald pun tulis burger. Burger kurang sikit. Tapi kalau ambil McDonald dia mahal sikit, tapi dia punya efek dia besar sikit pada burger tu. Sebab dia lebih targeted. Interest tu burger Okay. Alright. Beriklan lah itu. Pada saya terus jangan berhenti beriklan walaupun RM5 sehari. Sebab kadang-kadang iklan tu bukan nak boost, nak cari sale pun, tapi nak melekat. Sebab bila orang dah kepala dia tahu dah kalau nak makan jangan cok buat ni ada. Nak pergi ke sini, mana pilihan dia tu, masa tu kita dapat manfaat daripada RM5 sehari tu. Sebab saya sebelum ni saya pernah buat sampai 2,000 sehari FB ad. Sebabnya 10 cawangan, 200 hari kali dengan 10, 2,000 sehari. Masih Tuan Hakim berkongsi pasal FBS. Saya nak tanya Tuan Zahri, warung Terengganu. Lama sebenarnya saya nak berborak. Tuan Hari. Sila. Tuan Zahri Gani. Lama nak berborak. Lama sebenarnya nak pergi dia punya kedai dia di Greenwood yang baru je pindah. Kan?
Tuan Zari macam mana? Masa time PKP kita ada berhubung, kita ada berbalas WhatsApp. Apa khabar Tuan Zari? Sihat ke? Okay, Tuan Zahari kena unmute tuan. Unmute. Unmute bawah sana. Unmute. Tekan alat kiri tu. Okay, dah. Okay. Okay, baik bawah. Okay, silakan. Ya, Tuan Azim. Terima kasih banyak-banyak sudi nak berbicara dengan saya. Macam mana, apa khabar? Baik-baik, Alhamdulillah. Lepas-lepas kita MCO ni. Ya, masa PKP MCO kita ada berhubung lah pasal delivery punya keadaan, performance. Dan saya pindah daripada warung punya lokasi kepada bangunan kedai lah. Julai baru ni lah. Okay. Ada keadaan yang menyebabkan saya pindah tu dan alhamdulillah nampak macam positif lah bagi pihak saya sejak pindah ni sebab isu di warung lama saya tu parking lah. Alright. Jadi parking ni lah menyebabkan customer fed up nak datang tempat kita walaupun makanan bagus sekalipun kalau parking tu masalah memang masalah lah. Dia pusing lepas tu saya tengok betul balik dah. Tak masuk dah. Dia pusing. Tak masuk dah, malas. Malas balik dah. Malas. Lepas tu saya pergi ke restoran sambal hijau. Di Sungai Penchala. Memang saya tanya owner dia, Abang Azrul tu. Dia kata saya sanggup bayar 11,000 sebulan untuk pastikan saya dapat customer datang sini, dapat makan, parking belakang restoran dia. Betul. Jadi parking ni satu benda yang penting lah. Jadi antara reason besar juga saya pindah ke tempat baru ni parking lah. Okay. And selepas PKP tu macam mana sale kedai dine in tu masa PKP je lah kita tak ada sale dine in kan. Tapi kalau bandingkan sebelum PKP dengan selepas PKP ni, sekarang ni lah masa PKPP ni, macam mana sale masa PKPP ni? Adakah naik sebelum zaman PKP ke ataupun maintain macam mana? Pada pemerhatian saya di sinilah di tempat saya di warung Terengganu kita ni saya tak dapat nak beri kepastian sangat sebab saya masa dine in selepas PKP PKP dine in di kedai lama lah. Nampak macam sale tu naik tapi taklah naik sangat. Tapi nampak positif lah dengan keadaan orang takut-takut nak datang ke premis makan semua benda kan. Nampak orang dah start nak makan kat luar dah fed up kena duduk kat rumah. Betul. Jadi orang keluar tu orang nak pergi makan lah. Dan bila saya pindah ke lokasi baru ni saya nampak lebih ramai orang datang nak makan lah. Sebab parking tu lah isu masalah parking saya dah selesai kan. Lepas tu saya sebelum PKP saya bermula 10 pagi sampai 10 malam. Okay. Selepas raya haji lepas raya puasa saya start pukul 8 pagi. Alright. Sampai 8 malam. Alright. Sebab saya nak cater orang datang sarapan pagi sebab saya dah sediakan nasi minyak Terengganu, nasi dagang dengan nasi lemak ikan tongkol tu, ikan air tu. Jadi nampak sale pagi ni meriah lah. Jadi itulah keadaan dia. Tapi macam Tuan Hakim ni kita cakap lah. Jangan berhenti beriklan. Berhenti iklan je sap turun. Okay. Tuan Zari iklan kat mana? Saya sifu saya lah Tuan Hakim. Okay. FBS. Okay. FBS IG buat tak? IG saya sebab sekarang ni FBS bila video yang pendek dia akan tembak dua-dua. Bila kita run je FBS dia akan run sekali dekat IG. Video yang bawah 1 minit lah. Betul. Yeah. Kalau foto memang dia akan automatik hantar ke IG lah. Alright. And bila Tuan Zari buat ads tu dia punya target apa objektif ads tu? Adakah untuk orang datang makan kedai ataupun orang order delivery ke macam mana? Saya ada buat beberapa test lah.
Masa PKP saya ada buat e-commerce. Orang boleh order online melalui satu portal order lah yang kita bina. Jadi saya run iklan untuk orang order online lah. Tapi sambutan tu kurang saya nampak. Mungkin cara saya salah ke apa ke, offer saya tak berapa ngam betul ke masa saya offer untuk online order tu melalui e-commerce tu. Saya nak mungkin saya kena tanya orang yang dah lama guna order online e-commerce ni. Sebab selain daripada Foodpanda dengan Grab, saya cuba gunakan peluang untuk ada customer yang dah biasa order online. Saya cuba contact hubungi dengan orang, saya hantar WhatsApp kat dia orang bahawa kita dah ada e-commerce sendiri, boleh order online instead of order melalui Grab dan Foodpanda yang harga agak tinggi saya agak. Betul. Dan respon agak kurang. Mungkin masalah delivery kurang efektif ke ataupun saya tak pasti. Sebab saya dah buka order dekat online tu, dekat e-commerce tu boleh bayar online dengan boleh COD. Dua-dua saya buat. Okay, nak tanya, masa dia buat order online tu dia punya waktu delivery dah macam mana? Waktu delivery saya ada letak dia punya note dia, kita start delivery 9:30 pagi sampai 6:30 petang. Okay, tapi maksudnya daripada time dia order sampai time dia dapat makanan tu berapa lama dia punya time frame dia sejam lah. Sejam. Okay. Sejam. Sebab kita engage dengan Lalamove dengan bungkus A. Betul. Sebab kalau saya guna rider yang private rider ni, macam dia kurang berdisiplin saya tengok. Betul. Time kita nak pakai dia tak ada lah, dia tidur lagi lah. Jadi saya kata senang pakai Lalamove ataupun bungkus A saja. Setuju. Dia sebenarnya yang saya pun sama juga. Saya ada Grab, saya ada Foodpanda. Sekarang Grab sajalah, kita signature partner dengan Grab. Dan kita ada website sendiri. Satu, bila kita dapat daripada customer yang order melalui website, isu dia adalah satu kepantasan hantar makanan. Okay, kalau Grab dia order dari Grab daripada Muhammad Chow lah. Muhammad Chow dah ada Grab, dia duduk kat kawasan Damansara Perdana, insya-Allah dalam masa setengah jam dia akan dapat makanan. Tapi kalau dia order melalui web, dia akan makan masa sikit, mungkin dah 45 minit ke sejam kan. Dan customer ni bila dia order delivery ni, dia nak, kalau dia nampak benda tu, mungkin saya share sikit pengalaman saya buat FBX. Saya buat FBX pun spend okey lah, boleh lah. Tak sampai 550,000 lah. Tapi okey lah. Apa yang saya dapat ialah customer bila kita buat promotion atau kita buat ads, dia kalau ads yang lagi efektif adalah bila customer tu boleh buat sesuatu tu sekarang atau dia boleh dapat benda tu sekarang. Contoh kalau macam kita buat ads untuk orang call booking kedai, dengan buat ads untuk buat delivery supaya dia dapat makanan tu sekarang. Kan? Makanan sekarang tu dia lagi efektif, lagi banyak dia punya return banding dengan booking lah. Itu yang saya dapat based on saya punya experience bila buat FBX lah. So itu yang dia share pengalaman sedikit apa saya buat. Tapi satu mungkin yang boleh adjust ialah kepantasan dapat makanan. Kepantasan. Ada how fast dapat makanan tu. Itu yang dulu. Sampai sekarang pun kita masih lagi terima order melalui WhatsApp dan call. Ni customer yang lama, masa customer first kali bila kita start buat delivery dulu, kita orang promote pada customer yang existing, yang memang dah biasa dengan kita. So kita cakap, akak duduk mana Damansara Perdana? Kita dah buat delivery, bagi dia satu menu yang simple untuk dia bawa balik. So customer yang lama tu masih lagi order dengan kita melalui call dan WhatsApp. Dia tak nak order through Grab, dia tak nak order Foodpanda, dia tak nak order, dia online. Masih lagi nak call. Ni akak macam ada seorang customer lagi lah, Abang Megat ni order macam biasa, hantar alamat pun macam biasa. So kita biasa lah kita hantar. So dia menjadi satu habit, dia jadi macam kebiasaan. Dia rasa pantas melalui WhatsApp lagi. Dia rasa pantas. Bila dekat online ni dia rasa macam alamak nak kena isi form lah, apa benda lah. Dia rasa macam ada kepayahan kat situ lah. Malaikat customer baru saja yang kita boleh educate untuk buat order online tu, yang dia orang kena isi form semua benda bagai. Setuju. Okay. Lan kambing bakar Guangzhou tu.
Boleh. Ada 7-8 cawangan juga tu kalau boleh share. Boleh, kita boleh, mungkin Tuan Ibrahim boleh pass kepada dia. Dia ada 7 mana? Ni Hazlan Hazlan KBGZ. Dia tak on video ni. Tuan Hazlan. Dia tak on video. Kena seru nama sikit, seru sikit. Banyak pengalaman. Banyak pengalaman, banyak idea tu. Tuan Mios Kitchen tu hebat juga tu. Mios tu okey kat ni. Dia pun tak on video, bos. Ambil. Boleh pahala ni, boleh pahala. Ya. Dia tak on video, bos. Kita mungkin ni ada Tuan. Ramai ni power dalam ni. Saya pun tengah tengok siapa yang dalam grup. Tuan Mios dia nak bercakap dah. Okey. Silakan. Share sikit. Unmute, bos. Tuan Mios. Unmute. Okey, alright. Assalamualaikum. Salam. Nak share apa tu? Saya bukannya apa ni. Mendengar otai-otai kita bercakap ni kan. Perkongsian daripada Tuan Big Apple kita ni lain macam lah. So banyaklah belajar daripada dia kan. Boleh mungkin Tuan Mios boleh share kot. Dia baru buka cawangan baru ni kat Wangsa Walk ni. Kongsi apa tu? Dari segi apa tu? Okey. Mungkin boleh berkongsi dia. Okey, Mios sekarang berapa outlet dah? Alami dekat Shah Alam, Alami lagi, dah dekat Wangsa Walk lagi. Restoran ada 5 lah. 5. Alright. Dalam masa 3 tahun lah. 3 tahun. So 5 restoran. Pantas. Hebat. So tapi mungkin itulah. Tuan Mios boleh share macam mana pengalaman untuk expand kedai, okey, macam mana manage staff, cabaran dia kan. Kita cerita dia orang-orang yang banyak outlet. Saya satu outlet je ni. Silakan. Kalau kata bertanya dengan saya ni tak adalah apa sangat dah puan, tapi kita bekerja dengan tim lah. Kan, kita bekerja dengan tim. Kalau kata kita ni nak kata kejayaan atas seorang tu tak juga. Apa yang perlu diberatkan sekarang ni, kalau kata sekarang ni untuk Mios Kitchen pergi lebih jauh lagi ke hadapan, kalau kata sekarang ni apa yang lebih penting adalah menguatkan kita punya support center. I think support center semua yang ada kat sini pun faham dari segi kita punya team kita, Central Kitchen ke whatever lah yang akan support kita untuk move forward. Ini untuk lower the risk of failure or whatever that can cause us to close down the business. Yang tu we need to identify detailing. Itu yang apa yang kita cuba buat lah. Sebab when we do identify our profit, our margin and all that, itu semua saya rasa tak perlu cakap lah. Itu semua you all lebih mahir benda-benda tu. Cuma kalau kata bila kita looking for sustainability to move forward, I believe that kalau lah Tuan di Apple kita berpeluang untuk reverse balik, cuba kita tanya dia apa yang dia akan buat kalau dia diberi second chance untuk reverse balik. Betul tak? Betul. So itulah, bukan kata tak boleh tekan minyak lagi, boleh, tapi saya invest banyaklah untuk to strengthen the support team before kita move forward. Setuju sangat. Situ dia punya asas dia. So itulah kalau kata bertanya apa Mios, apa plan kita sekarang ni, adalah itulah. Kalau kata go for sales, I think most of you pun, kita ni pun kenalan Saha juga kan. So kalau kata dengan Saha ni, kalau kita learn from him, dia selalu kata kita work for backwards. Means that kita not identify kita punya profit. Not identify kita punya revenue. But we work for our how many profit that we want. Yes, agreed. From there, barulah kita setkan kita punya budget, kita punya spending, kita punya allocations, whatever that you are moving forward.
I think numbers is the best guidelines that you can do lah. So itulah dia. Minta maaf lah ya kalau perkongsian saya ni apa yang tak seberapa ni. Hebat. So, Mantap. Alah, padat. Tak berapa hebat. Hebat lah tu. 5 cawangan 3 tahun sangat hebat lah. Muse saya respect. Muse saya sangat hormat dengan Muse pasal dia, saya suka Muse pasal apa? Setiap outlet dia ada macam ada konsep dia. Macam Wangsa Walk, konsep dia yang Wangsa Walk kan yang baru kan? Yang ada playground untuk budak-budak. Betul. So itu lah kita sekarang dia 9,000 square feet. Kita spend more on the investment for that. Tapi it's going to be a new ventures, new collaborations, new features. Tapi bukan kata new idea. Dia dah dibuat oleh seseorang sebelum ni. Tapi kita try to, orang kata apa, whatever yang ada tak semestinya the best. Mungkin bila kita selitkan elements of innovation, so innovation based tu is the most important lah. Orang kata whatever you ada pun dalam benda tu, orang jual goreng pisang contoh macam kapi kan. Betul. Kapi tu. Tapi tengok dia innovate kan benda tu. Yes. Kan? Setuju. I think we need to look, everybody need to look deeply into whatever you are, orang kata apa, your strength. Betul-betul polishkan benda tu. Kalau kata kita ni semua, jangan kata tengok orang boleh buat, kita nak buat. Orang nak buat tu kita nak buat. No. So orang kata apa lagi satu, kita don't focus more on our competitors. Look deeply. Betul. Kita punya orang kata apa, dalam pinggan kita ni, kita tengok betul-betul. Kita jaga betul-betul kita punya circle kita punya whatever that we have inside our plates, we take care properly. So that's I think the most important thing yang perlu kita fokus lah sekarang ni. Kalau kata kita tu orang kata apa, mass marketing and all that without identify kan, so I think it's not the best practice yang kita boleh buat sekarang ni kan. So yeah, that's 2 cents from me, bro. Padat. Power. Padat. Betul. Semua betul. Saya setuju semua. Agak berguna lah kepada rakan-rakan kita ni kan. Kadang kita duduk tengok pinggan sebelah, pinggan sendiri tak terjaga tak? Jangan fokus kompetitor sangat lah tuan lah. Kita tengok strength kita je. Betul. That's I think the most important lah. Kadang kita tak tahu kan. Sebenarnya kita ni pun ada yang kita boleh develop deeply, tapi kita nak sibuk nak tengok orang apa orang buat. Kan? Setuju. Okey lah, boleh bagi kawan-kawan Thailand pula untuk bercakap. Terima kasih. Tuan, Syukri nasi ayam baba tu. Okey, boleh. Ya. Saya baru nak panggil dia. Baru nak betul nama dia. Syukri nasi ayam baba ni very successful entrepreneur juga ni. Share sikit, bos. Unmute. Tuan Syukri unmute. Tuan Syukri unmute, Tuan Syukri. Sabar-sabar nak bertanya pada tuan. Ya, saya. Sorry. Kata apa tu Maaf. Saya tak dengar. Saya tengah entertain staff saya ni. Tengah makan. Ramai staff. Tunjukkan lagi tuan. Ni kita tengah celebrate lah. Reward untuk mereka hari ni. Kita ikan bakar hari ni. Wow. Dalam minggu ni terlampau nampak busy. Sangat busy lah. Umbai ke ni? Dia Umbai, dia kedai member juga Daily Muara. Okay. The food so cheap, sangat murah daripada yang lain-lain dan bagi makanan yang sangat sedap lah. Saya memang recommended lah sini. Nak share sikit inisiatif daripada Tuan Syukri. Masih belum 100% lagi, tapi mungkin kita boleh sebut sikit lah pasal My Foodie, boleh ke Tuan Syukri? Berkaitan apa ya? My Foodie. Okay. Yes. Mungkin kita boleh sentuh sikit. Belum 100% lagi, tapi mungkin kita boleh introduce sedikit lah
dia punya pengenalan sedikit kan. Okey. Untuk makluman semualah, sebenarnya kita on the way untuk create My Foodie ni, semua untuk F&B lah, restoran dan kafe ni lah. Kita sekarang ni tengah berdiskusi juga. Buat masa sekarang ni yang terjadi tercetusnya ni pun daripada InScan, grup InScan yang kami ada setakat ni. Tapi kita memerlukan jugalah daripada sahabat-sahabat daripada luar untuk join sama untuk akan datang. Di mana kita buat ni adalah yang banyak yang kita tahu berkaitan dengan F&B ni, sebab apa, isu-isu macam Tuan Hakim pun cakap lah kan, untuk kita engage dengan bank pun tak pandang kan, dengan isu-isu yang berlaku di sekarang ni. Kekuatan yang dilihat pun lebih pada sekarang ni yang kuat, yang besar kita nampak di PMM lah, yang banyak perjuangkan. Tapi untuk site kita F&B ni nampak macam kurang perhatian sedikit. Yes. Maksud dia daripada F&B yang kecil, sederhana kan. Jadi untuk akan datang ni kita try untuk kita gather all ke semua usahawan seluruh Malaysia lah, kalau boleh kita nak benda ni develop benda ni supaya benda ni jadi untuk F&B, restoran dan kafe ni. Itu saja kan Cik Azim kan yang perlukan untuk. So detailkan lagi sikit. So My Foodie adalah inisiatif by InScan dengan Tuan Syukri kita. Dia adalah persatuan sebenarnya, Persatuan Malaysian Food Entrepreneurs, Malaysia Young Food Entrepreneurs. So kita Tuan Syukri dalam proses set up persatuan dia. Sebab bila kita tengok sebenarnya persatuan untuk F&B tak banyak sebenarnya, terutama yang Bumiputera dia memang tak ada. Yang ada yang banyak fight untuk F&B adalah Presma, itu Persatuan Pengusaha Restoran Malaysia, itu banyak association mamak lah. Lepas tu dia ada MRCA, Malaysia Retail Chain Association, dia ada bahagian F&B, ada orang yang tolong fightkan ataupun dia jadi wakil kepada industri untuk berjumpa dengan mall, berjumpa dengan kementerian dan sebagainya. Tapi bila kita tengok tak ada sebenarnya, ataupun mungkin saya tak nampak, kalau siapa-siapa tahu boleh share, saya tak nampak ada persatuan yang boleh menengahkan masalah-masalah yang kita sebagai pengusaha restoran atau pengusaha F&B ni alami. So contoh macam apa yang saya nampak dalam grup sebelah yang non bumi, diorang memang fight jumpa pada mall untuk turunkan sewa masa PKP, untuk dapatkan diskaun sewa apa semua. So dia bergerak dalam satu persatuan. And kita ni tak ada persatuannya. So inisiatif yang Tuan Syukri buat, insya-Allah My Foodie masih lagi dalam proses pendaftaran. So right now kita dekat perlembagaan persatuan yang belum siap lagi. Lepas tu insya-Allah kita akan wawarkanlah dalam semua grup tu untuk kita join supaya kita boleh bergerak sebagai satu persatuan lah. Senang kita nak fight kan. Senang insya-Allah. Nak jumpa dengan agensi-agensi kerajaan, jumpa dengan kementerian. Jadi tak adalah satu syarikat yang pergi, kita pergi bawah satu kumpulan, satu jemaah lah. So itu yang inisiatif daripada Tuan Syukri. InsyaAllah lah benda tu diharap jugalah pada yang dah berbisnes yang besar dan jauh. Macam Tuan Azim pun dah pengalaman, macam di Apple, Mios Kitchen kan, nama-nama besar yang lain yang saya tahu kalau boleh selepas pembentukan ni harap boleh datang support untuk sama-sama kita kuatkan persatuan ini ada My Foodie lah. InsyaAllah benda tu kalau kita buat betul-betul, saya rasa dan saya pun dah berbincang dengan DPMM Presiden Tuan Abdul Halim. Dia pun saya pun dalam Melaka punya DPMM juga. Jadi saya pun akan bawa benda ni untuk perjuangkan untuk F&B itu sendirilah, kafe dan restoran ni. Okay, insyaAllah. Alright, so actually
Pejam celik dah 2 jam kita online pada malam ni. So saya rasa kalau ikutkan semua nak stay lagi ni sampai pukul 2 malam. Ke macam mana bos? Okay, so ada mungkin ada kata-kata terakhir kot. Nak minta satu request terakhir. Okay. Dekat sini Mamu cheese banjir. Sebab benda tu penting juga sebab dia paling kerap dapat perhatian media besar ni. Mungkin kalau boleh share macam mana dia dapat perhatian. Mamu guna nama apa? Razman. Tak, Ramzan nama dia. Razman ada ni. Ada ni. Dia tak online video Tuan Razman. Dia ilmu yang paling hebat dia ada tu dia dia dapat pendedahan tu. Dia dapat pendedahan TV lah apa semua tu sebab dia ada kaedah dia juga tu. Dia ada pernah share kat saya tapi kalau dia boleh sudi share untuk bukan kali terakhir macam boleh untuk sesi terakhir ni. Okay. Kalau sudi, kalau tak sudi tak apa. Ada. Tuan Razman dia dah unmute, video dia tak on lagi. Tuan Razman. Video ada masalah. Mamu, cepat Mamu. Mamu, come on. Kawan-kawan nak belajar. Oh, video tak boleh keluar. Video ada masalah lagi. Okey, nak tanya kenapa? Okay, suara dia agak jauh sedikit. Tak clear lah. Itu Mamu. Clear. Tak clear. Dia kalau the best tu boleh pasang hands free tu Sebab dia selalu keluar TV, selalu dapat tu sebab tapi dia ada kaedah dia. Maknanya bukan untuk untuk manfaat semua ahli kita lah. Untuk dapat kalau dia boleh share tapi rasanya lain dia tak apa okey. Mamu? Tak apa lain kali lah Tuan Ibrahim. Boleh tak apa. Nanti insya-Allah next kita akan kumpulkan lagi jika ada sebarang keperluan. Sebab ada juga Mrs. Warner tanya dengan saya, ada tak sharing pasal sekarang ni kan kalau ikutkan dah nak kena submit auditor report by Ogos. Tapi saya open kepada semua. Kalau ada benda topik nak belajar mungkin kita akan sembang dalam pemilik restoran lah. Orang sibuk pasal nak submission tag dan sebagainya kan, tak ada ke business. Tapi mungkin kita kena susun. So sebenarnya saya menggalakkan juga sebab apa kalau saya saya tahu dekat Gubidam. Gubidam adalah persatuan barang-barang baby dan diorang berjaya gerakkan satu momen dan persatuan. Mungkin kita doakan juga kepada semua sahabat pemilik restoran yang ada pada malam ini sama ada MyFoodie atau sebagainya, kita boleh gerakkan benda tu jadikan kita realisasikan benda tu agar berjaya. Okay. So saya ucapkan terima kasih kepada semua yang ada pada malam ini. Kalau boleh saya nak minta semua onkan video sebab saya nak screenshot. Kalau boleh onkan video, saya nak ambil gambar. Okay, mana nampak tu dalam kereta tu on kalau lampu kan. Tak nampak. Okay, boleh Okay, alright. Saya nak buat peace ke apa ke sebab ada 2 tempat ni. Okay, semua boleh pandang kamera. Tapi sekejap saya ambil gambar. 1, 2, 3. Sekejap. Okay, sekejap ni shot 1. Okay, sesi. Okay, yang kedua pula. Sekejap. Okay. Semua pandang kamera. 1, 2, 3. Okay. Terbaik. Alright, terima kasih banyak kepada semua. Okay, so insyaAllah nanti dah habis sesi ini saya akan send link video. So kalau tuan-tuan nak tahu, nak tonton semua dalam tayang ni, so boleh lihat dalam email, nanti saya akan broadcast. Okay, terima kasih banyak pada semua pada malam ni. Bagi saya satu perkongsian yang hebat walaupun kita berkudara sekitar 2 jam. Hopefully semua boleh belajar daripada title-title yang ada. Okay, lepas ni kita akan panggil lebih banyak panel yang ada technically buat business. So terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.